Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness. Dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu lebih daripada 200 orang dah. Lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan macam biasa, hari ini adalah hari yang kita akan buat kita punya rutin live setiap pagi. Dan kita akan menyentuh tentang macam manakah cara sebenarnya untuk kita berjaya turunkan berat badan semula selepas beraya kan. Siapa dekat sini yang saya rasa macam agak risau bila dia dah berjaya turunkan berat badan, dia rasa macam kenapa berat badan dia naik masa raya, masa bulan puasa elok je kurus, tapi sekali naik balik berat. Kenapa kan? So siapa yang ada rasa macam tu boleh tak komen sikit kan? Sebab saya rasa macam kalau katakan you all tak rasa macam tu memang pelik sikit. Memang pelik sikit. Memang entah korang tak puasa kot, tak raya kot. Okay. So saya boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak tahu siapa yang ada dekat sini. Boleh tak komen sikit. Boleh tak komen korang ni daripada mana, alright, tengah buat apa, nama siapa, semua kan. So lagi best kalau katakan kita dapat bercommunicate, macam dapat this kind of two-way communication, supaya lagi best untuk kita bercakap kan. Hai. Okay, siapa dekat situ tu boleh tak komen sikit. Right, so macam biasa kita akan buat beberapa routine things, beberapa benda yang rutin. Right, boleh pun. So, okay. So, apa khabar semua? Boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ini kita akan menyentuh tentang 5 cara nak kurus semula selepas berhari raya. Okey, kadang-kadang bila kita dah puasa, maybe kita dah dapat turunkan berat sampai 4-5 kilo, ada yang dah dapat sampai 10 kilo turun pada bulan puasa. Masuk je raya yang kedua, berat diorang naik balik berkilo-kilo, mengalahkan sebulan berpuasa tu. So kadang-kadang kita rasa macam sedih kan, kita macam kenapa jadi macam ni kan. Sepatutnya bila dia dapat turunkan berat macam ni, sepatutnya dia mesti boleh berjaya mengawal berat dia kan sampai jadi okey lah berat dia. Macam mana ni? Okay. So siapa yang ada rasa macam tu boleh tak komen sikit. Boleh tak komen sikit kalau you orang rasa macam macam dia dah turunkan berat pada bulan puasa, tapi sekarang ni dia naik berat dan dia risau. Siapa yang rasa risau tu boleh tak komen sikit ke kan? Boleh bagi tahu saya macam mana semua rasa dia, apa yang dia buat. Sebab saya nak share 5 cara yang saya rasa macam benda ni boleh membantu. Okay, ada reason kenapa saya digelar sebagai pakar kurus. Ada juga reason kenapa saya juga digelar sebagai bomoh kurus. Sebabkan benda ni lah sebenarnya. Right. Ding. Hai, waalaikumsalam Puan Azura, apa khabar? Okay, now right, so thank you kepada yang mereka yang join. Okay, now sekarang macam ni. Untuk kita, saya share 5 cara ni, macam mana cara nak kurus pada bulan Syawal ni. Saya nak dapatkan korang punya, pertama korang punya readiness. Kalau korang tak ready, bermaksud macam susah gila untuk kita macam berhandle situation ni. Faham tak maksud saya? Kalau katakan kita macam kita tak ready, maybe kemungkinan besar kita akan miss out banyak benda yang penting. Alright, so kalau katakan you all ready, boleh tak bagi saya love sikit? Bagi saya love, komen sikit dah ready. Sebab kalau katakan bila you all dah ready, saya akan mulakan sekarang. Alright, hai, waalaikumsalam Puan Syazila Sarip, apa khabar? Alright, hai. Alright, so pertama sekali, cara yang pertama untuk kita handle untuk kurus semula selepas raya, yang pertama sekali adalah kita kena relax, kita kena cool, kita jangan menggelabah.
Bila kita mengelabah, kita akan buat decision yang bukan-bukan. Malah kalau kita mengelabah, bila kita stres, kemungkinan besar kita akan makan dengan lebih banyak lagi daripada biasa. Siapa dekat sini faham maksud saya, boleh tak komen kalau dia faham. Especially bila seseorang tu stres, bila seseorang tu stres, dia akan start makan lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Waalaikumsalam Puan Audi Aulia. Apa khabar Puan Audi Aulia? Saya harap sihat-sihatlah belaka hendaknya. Okey, siapa dekat sini bila dia stres dia makan? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya muka sedih bila dia stres dia makan. Bila dia risau dia start makan. Bila dia start macam nervous bila dia start nervous dia makan. So kalau macam tu saya nak tahu siapa yang orang yang macam tu, sebab saya ada tips juga untuk dia. Kalau katakan dia ada masalah yang macam tu, kemungkinan besar saya perlu bantu dia dalam sudut yang berbeza sikit. Hai Muhammad Azmi, apa khabar Muhammad Azmi? Oh, right. So, itulah yang pertama, relax. Kita kena relax, kita kena cool. Sebenarnya berat badan pada raya ni, lepas sebulan berpuasa memang akan naik. Cuma tinggal banyak sikit je. Memang semua orang akan naik. Kalau katakan berat badan tak naik, memang pelik. Right? Memang pelik kalau katakan berat tak naik. So, jangan risau. Relax. Kita kena cool. Kita kena chill. Kalau katakan kita tak chill, kemungkinan besar mungkin kita akan rasa stres. Dan kita akan keep on makan. Dan bila kita keep on makan lagi non-stop, kemungkinan besar berat badan kita tak turun-turun dah. Waalaikumsalam Kak Zahara. Apa khabar Kak Zahara? Sihat ke? Okay, now. Right. Okay. Again, kalau you all rasa sharing yang saya nak bagi ni akan membantu ramai orang supaya mereka semua boleh mendapatkan kesihatan yang lebih baik, boleh mendapatkan tubuh badan yang lebih sihat, saya sarankan untuk you all tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya berikan. Okay, itu yang pertama adalah relax. Siapa yang dah ready? Yang kedua, boleh tak bagi saya love lagi? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen ready? Boleh tak bagi saya like? Boleh tak bagi saya muka care? Ada satu ikon baru adalah care, kan? Okey. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Puan Kamalciah, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Good morning. Okey. So, yang kedua, siapa yang dah ready yang kedua, boleh tak komen dah ready yang kedua? Right. So. Siapa yang dah ready yang kedua tu, boleh tak komen sikit? Okay, now yang kedua adalah, ini adalah satu benda yang saya rasa macam kita pun boleh consider buat. In fact, sebenarnya bendanya bagus pun. Ianya adalah puasa 6. Kenapa saya rasa puasa 6 ni bagus? Okay, hari ini adalah hari yang kedua saya puasa 6. Saya tak sempat nak bangun sahur. Bangun-bangun jam pukul 6.30 dah. Itu adalah satu challenging yang besar. Satu challenging yang sangat besar, terutamanya apabila kita nak cuba puasa 6 dan di kalangan dekat sekeliling orang dekat kawasan kita, dekat dalam rumah kita dan jiran-jiran kita keep on mengajak kita untuk beraya rumah dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bila kita buka je Facebook, ramai orang share makanan apa yang dia makan. Itu adalah satu ujian yang sangat gila besar, especially kepada mereka yang nak puasa 6 dan dikelilingi oleh orang yang tak puasa 6. Okey, yang itu sebenarnya salah satu cara yang macam mana untuk memudahkan kita untuk mengawal berat badan kita, iaitu dengan puasa 6. Walau bagaimanapun, ujian dia lebih besar sebenarnya pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa semua orang tengah berpuasa, dan orang yang tak puasa kita rasa bersalah. In fact, sebenarnya bila kita berpuasa pada bulan Syawal ni, pada puasa 6 ni, ujian dia berbeza sikit, dan itu adalah satu ujian yang terbesar bagi kita. Walau bagaimanapun, kalau kita dapat dan berjaya pull it off, kalau kita berjaya puasa 6, bukan setakat kita dapat pahala puasa selama setahun, malah sebenarnya kita pun akan dapat mengawal nafsu makan kita sepanjang raya. Hai Intan Ahmad, hai Puan Intan Ahmad, selamat Hari Raya juga. Alright, so now, puasalah 6. Itulah cara yang kedua. Bagaimanakah caranya untuk kita mengawal kita punya nafsu nak makan tu pada hari raya nanti.
So itu adalah salah satu cara juga. Dan selain daripada itu, kadang-kadang bila kita nak puasa ni, kita perlukan sedikit motivasi. Motivasi tak motivasi lah kan. Kita semua kan tak pernah puasa. Kita pernah puasa. Cuma kisah je sekarang ni, bila kita nak berpuasa yang dikelilingi oleh orang yang tak berpuasa, kita mungkin perlukan something untuk keep us moving. So apa yang saya suggest adalah cuba amalkan superfood ni. Waalaikumsalam Puan Gaya. Kak Gaya apa khabar? Okay, kita cuba amalkan superfood ni. Ambil 1 sudu besar sehari setiap kali kita nak berpuasa 6. Sebab ianya akan membantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Macam pagi tadi saya tak sempat nak ambil superfood masa nak bersahur. So macam, anyway, itu adalah satu ujian bagi saya. So poin dia kat sini adalah, saya memang sarankan kepada mereka yang nak berpuasa 6 especially, memang kena ambil superfood ni supaya dia akan dapat mengawal rasa lapar kita tu. Dan kita akan dapat kita akan dapat rasa kenyang tu lama sedikit. So itulah sebenarnya kenapa superfood ni dikeluarkan. Kerana ianya mengandungi fiber yang sangat tinggi. Okay, 1 sudu besar tu mengandungi dalam 40% fiber sahaja. Memang sebenarnya disarankan kepada mereka, pertamanya yang nak turunkan berat badan. Walaupun ini bukan produk kurus, tapi dengan fiber yang tinggi tu memang membantu orang untuk menurunkan berat badan, malah untuk meningkatkan perlawasan juga. So kepada mereka yang mungkin ada masalah macam nak makan sahaja, rasa nak mengunyah sahaja, bila tengok dekat meja makan tu ada banyak kuih raya, lepas tu pula tak ramai orang pula datang rumah kita sebabkan PKPB ni. Okay, so kita je lah yang melantak kuih raya tu. So kalau katakan kita nak mengawal rasa nak melantak kuih raya tu, ambil 1 sudu superfood ni setiap kali breakfast. Memang ianya akan membantu kita supaya kita dapat rasa kenyang tu lama sikit. Saya nak baca komen sikit. Memang betul, saya ambil dengan Sunquick tanpa gula sepanjang musim raya ni, berjaya kontrol cara makan saya. So Alhamdulillah. So Kak Gaya dah mendapat benefit daripada superfood ni, dan saya rasa pastinya you all pun akan dapat benefit daripada superfood ni juga. Okay, now itu adalah yang kedua. Alright, bangun pagi je ambil jus tu. Alright. So siapa yang dah ready yang ketiga? Kalau dah ready yang ketiga, boleh tak komen dah ready? Kalau perasan semalam masa saya buat live, saya penuh jambang dekat muka saya, dan saya pagi tadi dah sempat shave. Right, macam biasalah, dia bila dah shave ni, dia muka dia gatal-gatal sikit. Rasa nak menggaru, tapi kejap, nanti jangan garu lagi. Okay, now siapa yang dah ready untuk poin yang ketiga? So kepada mereka yang dah ready yang ketiga, boleh tak bagi saya love sikit? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen dah ready? Sebab saya tengok berapa ramai agaknya dah ready. Saya rasa macam semua orang ni tak ready lagi. Ataupun adakah korang masih lagi dalam mood raya? Okay, dalam mood raya ni kadang-kadang kita maybe kita bangun tidur lambat sikit. Bangun tidur kita pergi ke dapur dulu dan memakan makanan yang right, dah ready Okay, ada yang dah ready kat sini, Alhamdulillah. Okay, ada beberapa yang dah ready, Alhamdulillah. So yang seterusnya adalah yang ketiga ni, kita cuba kita kira semula keperluan kalori kita. Ni sikit. Right. So cuba kita kira semula keperluan kalori kita. So maksudnya bila kita kira semula keperluan kalori kita, baru kita akan sedar bahawasanya mungkin kita kena makan kurang daripada yang sepatutnya, atau mungkin kita kena makan lebih sikit daripada yang sepatutnya. Okay, sebagai contoh, bila kita mungkin kita dah lama dah berpuasa, kita dah berjaya turunkan berat, dan berat kita turun pula berkilo-kilo pula tu. Lepas tu macam manakah caranya untuk kita kenal pasti berapakah keperluan baru kita? Kalau setakat turun setengah kilo tu, tak perlu nak kira lah keperluan kalori kita yang baru. Tapi kisah dia kalau katakan kita dah turun sampai 20 kilo, 15 kilo kan, dan maybe kita kena kira semula keperluan kalori yang baru, sebabkan perubahan dia agak signifikan, yang menyebabkan kita mungkin perlu kira semula berapakah keperluan kalori kita yang paling latest. So, apa boleh faham ke maksud saya?
keperluan kalori ni apa tau? Kalori ni apa? Kalori ini adalah maksudnya keperluan tenaga. Keperluan tenaga ni berbeza daripada individu kepada individu yang lain. Dalam arti kata lain, keperluan tenaga saya dan keperluan tenaga you all adalah unik, berbeza-beza. Dia berbeza-beza seperti dia bergantung kepada jantina, dia bergantung kepada ketinggian, dia bergantung kepada berat badan, dia bergantung kepada muscle mass ataupun berat muscle kita, berat otot kita. Dia bergantung kepada umur juga, jantina. Saya sebut tadi jantina. Okey, itu dia bergantung juga kepada aktiviti kita seharian, aktiviti kita seminggu macam tu. So, lain orang, lain keperluan dia. So, bila dia dah lain orang, lain keperluan dia, so apa yang kita perlukan adalah kita kena kira kalori kita secara individu. So, alhamdulillah, ke semua student-student saya dah berikan mereka keperluan, berapakah keperluan kalori mereka dalam masa seminggu. Dan bila saya dah tunjukkan beberapa cara tentang macam manakah caranya untuk kita fulfill ataupun kita meet requirement kita punya keperluan tenaga kita dalam seminggu, insya-Allah memang mudah untuk kita kawal berat badan kita. Sebab bila kita dapat dan berjaya kawal berat badan kita, memang insya-Allah kita akan perasan banyak perubahan yang positif akan berlaku kepada diri kita apabila kita mengawal. Right, so itu adalah yang ketiga. Kira semula keperluan kalori. Hai. Siapa yang baru masuk tu, apa khabar semua? Dan kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di luar sana, di dalam Facebook group ataupun Facebook personal mana-mana, saya sarankan untuk you all berada di dalam Facebook page Syah AK supaya mudah untuk you all dapat notification, especially bila you all tekan button follow, tekan button like live video saya ni. Alright, so itu adalah yang ketiga, kira semula keperluan kalori dan of course fulfill semula keperluan kalori kita supaya apa yang kita tahu ni dan kita buat, dan insya-Allah kita akan nampak result dia. Alright, so boleh faham ke? Baca sikit komen. Saya breakfast 2 keping roti bran and wheat germ dengan 2 biji telur rebus dan 2 biji tomato. Wow. 2 keping roti bran and wheat germ dan 2 biji telur rebus. So, alhamdulillah, itu adalah satu makanan sihat nampaknya. Okay. Right, so siapa lagi yang dah ready ni, boleh tak komen dah ready untuk saya share yang keempat. So, saya share yang keempat ni. Ding. Okay. Yang keempat ni mungkin kita tak buat sangat. Pada bulan puasa. Right, sebab saya rasa macam bila contohnya macam kalau katakan kita rasa macam kita kurang bertenaga kalau katakan kita rasa kita kurang bertenaga pada bulan puasa ni, mungkin kita akan duduk melepet sahaja dekat atas katil ataupun dekat sofa sambil tengok TV, ataupun kalau TV kena conquer dengan anak-anak, maybe kita akan duduk dekat bilik tengok Netflix, tengok apa ke, contoh. So, kita tak bergerak terlalu kerap sangat. So, bila kita tak bergerak sangat, apa yang berlaku juga adalah pembakaran tenaga kita tak berlaku dengan lebih kerap. So, bila pembakaran tenaga tak berlaku dengan lebih kerap dan kita makan banyak pula daripada keperluan tenaga itu, dan apa yang berlaku kemungkinan besar ianya akan menjadikan diri kita susah nak menurunkan berat badan. So, macam mana caranya untuk kita mengawal berat badan kita adalah dengan caranya makan mengikut keperluan kalori kita yang saya sebutkan nombor 3 tadi. Dan kedua pula adalah dengan cuba bergerak dengan lebih kerap. Bergerak ni could be macam bergerak di sekeliling rumah, bergerak di kawasan luar rumah, bergerak daripada taman ke taman, bergerak daripada padang ke padang contohnya kan. Bergerak mungkin jalan-jalan kat shopping complex semalam, contohnya macam saya pergi ke IKEA semalam. Alright. Berjalan-jalan kat IKEA, itu pun maybe dah cukup dah daripada kita duduk melepet dekat satu tempat tanpa kita buat apa-apa, hanya dengan menonton TV ataupun menonton apa-apa dekat dalam kita punya phone sahaja. So, which is not good. Why not kalau katakan kita bergerak lebih sikit? Dan bila kita bergerak dengan lebih sikit, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk membakar lemak kita dengan lebih cepat. So, saya rasa kalau katakan kita tak buat apa yang saya sebutkan ni, memang kita susah nak turunkan berat, terutamanya kepada mereka yang betul-betul nak mengawal berat badan mereka. Kalau katakan mereka rasa macam kalau mereka macam tak adalah rasa macam serius sangat untuk kawal berat badan, saya rasa macam maybe dia tak adalah rasa macam
penting sangat kot benda sini kan. So but anyway, try to move around, cuba bergerak dengan lebih kerap. So macam mana kadang-kadang bila kita rasa macam tak segar tu kan, tak segar, macam tak ada tenaga untuk bergerak, saya sarankan lagi sekali, cuba ambil superfood ni, amalkan 1 sudu besar setiap hari. Kalau ada yang bertanya dekat dalam Facebook group sebelah ni, siapa yang bertanya tu, kepada mereka yang mungkin berminat untuk dapatkan superfood ni, apa yang you all boleh buat? Ada 2 cara. Pertama, cuba tengok siapakah kita punya wakil-wakil Batak Fitness di negeri masing-masing. Kita ada dekat banyak negeri, yang tak ada lagi dekat Penang, tak ada lagi dekat Terengganu. Tu je tak ada lagi saya rasa. Kat Perlis 3 tempat tak ada. Tempat lain semua dah ada. So kalau katakan tak pasti siapakah wakil di negeri masing-masing, cuba you all WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letakkan di ruangan komen tu, dan saya bagi tahu location dekat mana, dan saya akan directkan kepada ejen ataupun stokis ataupun wakil yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Macam Puan Rugayah, dia merupakan seorang stokis di bahagian Kelantan. Puan Izan Cookies juga, dia adalah kita punya stokis di bahagian Selangor bahagian Kuala Lumpur. Alright, so boleh contact nombor telefon yang diberikan oleh wakil-wakil kita, supaya kalau katakan you all berminat untuk mencuba superfood ni, memang telah membantu kita untuk mengawal rasa lapar kita dan memberikan tenaga yang lebih better. Memang saya sarankan untuk contact nombor-nombor telefon yang wakil kita dah sediakan, ataupun kalau tak pasti boleh juga WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen tu. Alright, so try untuk bergerak dengan lebih kerap. Okay, buat kerja dapur, bergerak dekat rumah macam tu macam tak cukup kot. Memang tak cukup. Cuba kita bergerak macam yang long distance sikit. Sekurang-kurangnya kita dapat 10,000 tapak sehari, 10,000 step sehari. Memang dia ni telah membakar dalam 500 kalori lebih macam tu. So itu adalah yang keempat. Alright, so hari ni kita akan buat live. Tak lama kalau boleh, sebab saya akan buat sedikit, kita akan buat sedikit sharing ataupun sharing content dekat dalam konten. Maksud saya kena buat group, saya kena buat one to one coaching. Saya kena buat one to one coaching dengan saya punya student-student pada pukul 10 ni nanti. Saya ada full schedule. Pada hari ni jugalah. Right, so okay, itu adalah kita punya konten pada pukul 11 dan pukul 10 nanti saya ada full schedule. Pukul 11 saya ada seorang. Okay, pukul 11-12 pun saya ada. Okay, pukul 2 ada, pukul 3 ada, pukul 4. Penuh schedule kita hari ni. Right, so but anyway, so kepada mereka yang mungkin nak tahu kan apa benda lah Muhammad ni buat, so bolehlah contact nombor-nombor telefon wakil-wakil yang wakil kita dah sediakan di ruangan komen, untuk mengetahui macam manakah caranya untuk apa benda one to one coaching tu. Okay, one to one coaching ni sebenarnya apa yang saya buat, saya cuba mencari jalan kepada student-student saya yang memang ada masalah berat badan. Kemudian kita akan cuba bantu dia macam manakah cara mereka dapat mengawal berat badan mereka, terutamanya pada bulan raya ni, bila mereka dapat follow cara saya, insya-Allah mereka akan dapat rasa perbezaan yang sangat ketara. Kadang-kadang mungkin berat badan tak turun-turun, cumanya mungkin dia perasan macam ada sedikit inch loss. Ada inch loss yang sangat ketara, yang maybe sebenarnya kita boleh realize dan kita nampak sebenarnya kalau katakan kita lihat secara menyeluruh. Right, so itulah yang keempat, start to move around. Yang kelima pula, siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready, boleh tak kau bagi tahu kepada saya sama ada you all dah ready ke belum. Okay, so yang kelima ni saya rasa macam ramai orang tak buat. Right, Puan Rugayah Saad dia kata saya le tu. Memang Puan Rugayah berat dia tak turun banyak pun sepanjang sebulan dengan saya. Cumanya inch loss dia dekat bahagian muka dia dah nampak dah V shape dia. Baju dia pun alhamdulillah dah loose. So itulah sebenarnya yang kita nak. Orang takkan
tengok kita dan terus dapat agak berapa kilo dia. Sebenarnya orang akan nampak kita, tengok saiz badan kita dulu. Tengok saiz badan kita, tengok saiz kita dulu. Barulah diorang akan judge sama ada kita ni ada masalah berat badan ke tak. So, progress memang akan berlaku kepada mereka yang konsisten mengamalkan diet yang telah diajar. Alright. So, yang seterusnya, siapa yang dah ready lagi, boleh tak komen yang dah ready. Saya tak tahu berapa ramai agaknya yang dah ready ni. Okay, Puan Izan Cookies dah ready. Puan Rugayah pun dah ready. Okay, siapa ni? If you all rasa apa yang saya buat ni akan memberi impact kepada ramai orang, memang saya sarankan untuk you all tekan button share dan share ke seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay, now yang terakhir sekali ada contoh dia kat sini. Cuba start gunakan resistance training. Apa benda resistance training ni? Resistance training ni dia macam satu exercise yang boleh kita gunakan untuk kita menguatkan muscle kita. Macam bila kita pergi gym, kita angkat dumbbell, kita angkat barbell, kita angkat benda besi-besi tu semua tu kan. Tujuan dia untuk menguatkan muscle kita. Tetapi sekarang ni gym dah tutup, mungkin kita pun tengah mati kutu sekarang, terutamanya saya. Dah mati kutu dah pun, kenapa gym tak buka-buka lagi? Okay, so kita boleh buat benda dekat rumah. Macam manakah caranya untuk kita menguatkan muscle kita? Kita boleh buat gunakan body weight kita sahaja. Sebagai contoh, kiris. Sebagai contoh apa tau? Sebagai contoh, bila kita gunakan body weight kita, body weight squat, kita boleh gunakan macam gunakan squat lah. Saya rasa macam paling best untuk kita amalkan sekarang. Squat tu maksudnya macam duduk mencangkung dan bangun semula, duduk mencangkung dan bangun semula. Ada cara dia, of course. Cara dia lebih tertumpu kepada perut kita, supaya perut kita akan stablekan bahagian upper body dan lower body kita supaya tak terjatuh ke depan, ke belakang, ke tepi, ke kiri atau ke kanan. So benda tu akan membantu kita dalam banyak tempat. Pertama, dia akan menguatkan muscle kita. Dan kedua, bila muscle kita dah membesar, kita akan lebih mudah membakar lemak kita. Dalam erti kata lain, bila muscle kita banyak, cukup banyak, kita punya lemak akan dibakar walaupun kita sedang tidur. Macam. So bila muscle kita cukup banyak, kita akan lebih mudah bakar lemak, dalam setiap masa. So itu yang kita nak. Daripada kita makan lemak banyak, kita makan makanan sampai terjadinya lemak. So why not kita boleh bakar lemak walaupun kita sedang tidur. Macam best tak benda tu kan? So jangan risau kepada macam perempuan semua kan. Mesti akan risau macam, kalau katakan saya saya buat resistance training ni, saya jadi sadar ke apa? Jangan jadi sadar, jangan risau. Memang tak jadi sadar pun. Bila dah contohnya apa tau? Contohnya bila dah kita buat resistance training tu, okay, perempuan masih lagi akan berbadan perempuan, lelaki of course akan berbadan lelaki, tapi muscle dia akan nampak lebih define. So kalau perempuan, dia akan nampak lebih solid sikit lagi badan dia. Alright, so saya nak baca sikit Puan Rugayah punya komen. Ya, betul, squat dan dengan baju kurung pun boleh on. Kan, boleh je. Sebenarnya boleh je squat dekat mana-mana pun. Dekat rumah ke, dekat office ke. In fact, sebenarnya kalau katakan tak ada space pun, ada kerusi ni pun, kita boleh squat juga. Kita boleh modify version dia dengan cara kita duduk dekat kerusi dan bangun semula tanpa berpegang dengan apa-apa. Kita hanya menggunakan muscle dekat peha kita, dekat kita punya bahagian kaki ni untuk tolak badan kita naik ke atas. Macam itulah. So itu adalah benda-benda yang saya rasa macam patut kita amalkan dalam waktu raya ni, supaya secara berterusan kita akan lebih mudah mengawal berat badan kita sepanjang raya ni. Sebab kan saya yakin ramai orang risau pada hari raya ni berat badan dia naik. Memang sepatutnya kena naik pun. Alright, akak punya cara ambil je batang penyapu sawang, letak bahu on squat. Okay, ons. Right, ons tu. Jadi je
Sebenarnya boleh je, there's no excuse. Macam Kak Gayah kan, dia bagi tahu macam-macam cara dibuat squat, asalkan buat. Jangan tak buat. Kalau tak buat tu memang dia tak jadi apa-apa. So that's why sangat bagus kalau katakan kita dah start amalkan kita punya exercise tu, dan memang kita akan mendapat kita punya cara yang lebih baik. Okey. Waalaikumsalam Cik Ta. Selamat pagi yang luar biasa. Hai. Kalau malu orang tengok masa pergi toilet pun boleh buat. Betul. Pun boleh buat. Tapi kalau bunyi tu lain macam kan. Mesti orang pelik. Bunyi apa tu? Kalau boleh jangan keluarkan bunyi lah. Kan? Boleh je buat kat rumah. Mana-mana kan. Waalaikumsalam Kak Asma. Apa khabar? Alright. So, itu adalah 5 cara yang saya rasa untuk kita kurus semula selepas raya. Kadang-kadang bila kita macam terlalu ataupun terlampau sangat fikir, risau sana, takut lah, tak ada tempat lah, benda tu takkan jadi. So cuba kita break that. Cuba kita cuba stop berfikiran sedemikian. Buat je, insyaAllah kita akan nampak kesan. Yang paling penting sekali adalah nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Exercise tu penting, tapi tak sepenting jaga makanan yang betul. Cara makan yang sihat memang insyaAllah ianya akan memberikan kesan yang sangat gila impactful kepada kita semua. So kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di dalam Facebook group ke ataupun di mana-mana, saya sarankan untuk follow Facebook page Syah AK, untuk like Facebook page Syah AK. So setiap kali yang you all tengok ni, korang akan dapat notification bila setiap kali saya buat live. Alright, saya rasa itu sahaja sebab saya nak prepare untuk buat one-on-one coaching kepada kita punya student pula. Right. So apa yang saya minta hari ni adalah cuba kalau boleh cuba kenal pasti semula. Cuba kita keep track balik, on track semula tentang kita punya diet plan, terutamanya kepada student-student saya yang mungkin sebenarnya dah cuba mengawal pada bulan puasa tu, dah berjaya, dah turun berkilo-kilo, masuk je raya pertama kedua berat naik semula. Jangan takut, jangan risau. Kita masih lagi ada masa. Masa kita bukan setakat pada bulan puasa sahaja. So apa yang saya suggest adalah untuk kita amalkan diet semula. Keep track balik, follow meal plan yang saya dah bagi kepada student-student saya. Alright, so kalau katakan nak tahu lebih lanjut, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon di ruangan pin komen, ataupun boleh juga contact wakil-wakil, ejen-ejen, stokis-stokis di bahagian negeri masing-masing supaya lebih mudah untuk kita berkomunikasi bersama dengan tim saya dan lebih mudah untuk kita mendapatkan kesan yang lebih jelas pada hari raya nanti. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya sebab saya kena prepare untuk one-on-one coaching kepada student-student saya yang lain. Saya doakan dan saya ada berjaya. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah jam 9 malam ni untuk topik yang seterusnya, supaya saya harap apa yang saya sampaikan ni akan memberikan information yang lebih bagus kepada semua orang, dan saya doakan kita berada dalam keadaan sihat. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.